je lah bekas air dengan tin biskut ke apa-apa ke. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi sebelum cikgu teruskan, suara cikgu jelas ke? Nak dengar suara? Jelas. Okey, baik. Kalau kurang jelas ataupun kurang apa, ada tersekat-sekat kena bagi tahu sebab sini baru lepas hujan. Okey, jadi cikgu akan mula share skrin. Okey, cikgu share skrin. Okey, boleh nampak dah skrin cikgu share? Boleh. Okey, baik. Okey, terima kasih. Cikgu nak semua orang respon kalau cikgu tanya sebab nanti cikgu rasa sunyi. Terima kasih Atira respon cikgu. Okey. Okey, jadi boleh nampak whiteboard cikgu? Boleh. Okey, okey. Okey, baik. Okey, jadi pada hari ini sebelum kita teruskan, cikgu nak tengok apa yang kita nak belajar pada malam ni. Okey, kita punya nak belajar pada malam ni adalah kesinambungan daripada minggu lepas. Kita nak belajar kesinambungan daripada minggu lepas. Ini adalah apa yang kita nak belajar pada minggu lepas. Kita nak sambung balik. Sebab apa? Sebab cikgu tak habis ajar lagi. Sejujurnya memang cikgu tak sempat pada minggu lepas, cikgu tak habis ajar lagi. Okey. Jadi pada hari ini kita nak fokuskan untuk bagaimana nak menyelesaikan ketaksamaan dalam graf. Jadi setiap ketaksamaan ni kalau kita tengok dekat sini dia dah ada huruf. Kita dah bermain dengan huruf. Okey, yang ni kita buat minggu lepas Negatif 12 lagi besar X tolak 7. Ini kita dah buat minggu lepas. Okey. Lepas ni kita nak buat pula two step equation. Maksudnya kita nak cari X ni. Macam mana dia nak jadi? Okey, dia nak jadi X. Okey, yang ni kita nak fokuskan kepada hari ini. Okey. Lepas tu sebelum cikgu teruskan, okey, memang cikgu punya fokus kalau kamu tengok dekat sini adalah tentang 2X tambah 4 lagi besar sama dengan 24. Cikgu nak fokus tentang simbol ni. Cikgu nak fokus tentang simbol ketaksamaan tu. Tapi dalam masa yang sama, cikgu kena pastikan kamu mahir untuk mendapatkan nilai pemalar, untuk mendapatkan nilai huruf. Okey. Jadi cikgu kena ajar dulu, cikgu kena refresh dulu macam mana nak dapatkan nilai huruf. Okey. Jadi untuk mendapatkan nilai huruf, dia ada level dia. Okey, sekarang kita pergi kepada algebra. Kita refresh balik, kita recap balik. Okey, nota ni sila salin Okey, dalam algebra apa yang kita nak buat? Bila kita nak mendapatkan nilai pemalar, tu fokus kita. Fokus kita pada malam ni adalah mendapatkan nilai pemalar. Salin tahu nota cikgu. Pemalar. Pemalar tu apa? Pemalar ni kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil dia variable. Kita panggil dia variable. Boleh salin. Okey, variable dengan pemalar ni apa? Ini adalah huruf. Contoh, cikgu pergi kepada 3X tambah 2 sama dengan 15. Okey, jadi fokus kita dekat sini adalah kita nak cari apakah nilai X dekat sini. Sebelum cikgu pergi kepada ketaksamaan, cikgu nak kukuhkan balik kamu punya cara mendapatkan nilai pemalar. Okey. Jadi untuk mendapatkan nilai pemalar ni dia ada 4 rules. 4 rules yang cikgu pernah ajar juga. Takut-takut kamu terlupa.
Rules yang pertama, cikgu nak masing-masing sebut dengan cikgu. Kita sama-sama sebut. Okey, yang pertama, kalau ada positif, positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Okey, pandai. Okey, yang kedua, kalau negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif. Okey, bagus. Sama-sama. Okey, 3, darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. Bahagi. Okey. Nombor 4. Nombor 4. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa? Darab. Darab. 4 rules ni tolong ingat betul-betul. Sebab kalau kamu tak dapat nak buat 4 rules ni, kamu tak dapat nak selesaikan ketaksamaan tu. Kamu tak dapat nak cari, sekejap cikgu pergi. Kamu tak dapat nak cari nilai M dekat sini, X dekat sini, P dekat sini. Tak dapat. Jadi cikgu akan recap balik. Cikgu akan recap balik. Okey, selain daripada 4 rules ni, kita pergi kepada sebutan serupa. Cikgu pernah ajar tak sebutan serupa? Pernah. Ya. Okey, bagus. Okey, kita recap balik sebutan serupa. Kita pergi kepada contoh soalan yang pertama. Kalau cikgu cakap A tambah A, apakah jawapan A tambah A? 2A. Okey, pandai. 2A. Kenapa dia dapat 2A? Bila dia ada single huruf. Satu huruf. Sebenarnya dia ada nombor berapa dekat depan huruf ni? Dia ada nombor 1. Jadi sebabkan ada nombor 1 dekat sini, 1 tambah 1 dapatlah 2. Okey, cikgu uji lagi kamu semua. Kalau cikgu cakap 2A tambah 3A. 2A tambah 3A dapat berapa? 5A. Okey, bagus Lexa. Okey, bagus. Okey, sekarang ni cikgu uji pula kalau 4A tambah 2B. 4A tambah 2B dapat berapa? 4A tambah 2B dapat berapa? 4A 2B. Kita dapat 4A tambah 2B. Kita dapat 4A tambah 2B. Sebab apa? Okey, yang pertama sekali kenapa kita nampak A tambah A dapat 2A? Sebab dia sebutan yang serupa. Dekat nombor 1 ni ada A. Dekat nombor 1 yang kedua ada A. Jadi dia gang, dia kawan. Sebutan dia sama. Jadi sebutan serupa kamu kena ingat. Dia boleh ditambahkan dan dia boleh ditolakkan. Jadi dekat sini 1A dengan 1A dia dapatlah 2A. Kita pergi pula. Itu contoh nombor 1. Contoh nombor 2. 2A tambah 3A. 2A dekat sini bermaksud dia punya sebutan nombor 2 tu adalah huruf A. Dan 3 ni sebutan dia adalah huruf A juga. Jadi bila 2A tambah 3A, kamu boleh tambahkan nombor dekat depan dia. 2 tambah 3, kita dapat 5. Tapi jangan lupa dia punya A. Untuk contoh nombor 3, cikgu nak kamu nampak 4 ni dia punya sebutan A. Tetapi B2 ni dia punya sebutan B. Jadi bila dia sebutan yang berbeza, 4 dan 2 tu tak boleh ditambahkan. Jelas ke? Nak dengar suara sikit? Jelas. Okey, yang lain macam mana? Nak dengar suara? Jelas ke? Jelas. Okey. Okey, kalau cikgu buat 4X tambah 2, berapakah jawapan 4X tambah 2? Berapakah jawapan 4X tambah 2? 4X tambah 2. Ya, betul. Kita akan dapat 4X tambah 2 juga. Sebab apa? Sebab sebutannya berbeza. Untuk nombor 4 ni, dia punya huruf. Dia ada huruf iaitu huruf X. Tetapi untuk nombor 2, dia tiada huruf. Jadi sebutan dia lain. 4
X dan 2 tak boleh ditambahkan apabila dia sebutan dia lain. Okey, jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi sebelum kita teruskan lagi jauh, kita akan menyelesaikan dua soalan untuk sebutan serupa untuk kukuhkan pemahaman kita tentang sebutan serupa. Cikgu akan tunjuk satu contoh, kamu akan buat satu contoh. Okey, jangan risau, cikgu akan bagi sekali dia punya langkah. Okey, jadi cikgu teruskan untuk recap balik kita punya contoh. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada contoh di hadapan. Sekarang ni fokus kita apa? Fokus kita adalah kita nak faham tentang sebutan serupa. Sebutan serupa dan kita nak dapatkan nilai pemalar. Daripada kita nak dapatkan nilai pemalar, kita tengoklah kita punya contoh. Pemalar tu apa? Pemalar tu adalah huruf. Okey. Jadi cikgu nak mulakan dah. Cikgu nak masukkan kepada pengiraan dah. Okey. Jadi apa yang cikgu salin dekat depan kena ada dalam buku teks kamu. Kena ada dalam buku teks pula, buku tulis. Okey. Ini adalah contoh yang kita nak buat. Okey. Yang pertama-tama sekali, cikgu akan tulis balik. Cikgu tak nak conteng dekat contoh tu. 153, 57 tambah Y sama dengan 11Y tambah 17. Okey. Jadi kalau Y ni duduk sorang-sorang sebenarnya ada nombor berapa depan Y ni? 1. Ya, dia ada. Bagus. Okey, dia ada nombor 1 dekat sini. Okey. Jadi, cikgu terangkan pula dia punya langkah nak buat. Ingat langkah ni, ingat betul-betul langkah. Langkah untuk menyelesaikan. Langkah pertama adalah tentukan sebutan serupa. Kita nak tentukan sebutan serupa. Okey, kita tentukan sebutan serupa. Dekat sini cikgu buat warna biru. Cikgu buat warna biru untuk yang ada huruf. Untuk yang ada huruf. Jadi cikgu bulatkan 1Y dengan 11Y. Yang kedua, cikgu buat warna hijau untuk yang tiada huruf. Jadi kita tengok yang tiada huruf dekat sini ada 2. 157 dengan 17. Okey. Jadi itulah langkah 1 kita. Kita hanya bulatkan yang ada huruf dengan bulatan warna biru dan yang tiada huruf dengan bulatan warna hijau. Sebab apa? Sebab kita nak tentukan mana satu dia punya kawan. Mana satu sebutan serupa dan mana satu sebutan dia tak serupa. Jelas ke langkah 1? Jelas. Okey, bagus. Okey. Jadi kita pergi kepada nombor 2. Kita pergi kepada nombor 2. Nombor 2 lepas kita dah tentukan, kita pergi pula kepada kita samakan tempat. Kita samakan tempat. Ingat langkah ni. Ingat langkah ni. Tempat dalam persamaan dia ada 2. Yang pertama di kiri. Kiri untuk yang ada huruf. Salin tahu. Okey. Dan warna kanan. Kanan untuk yang tiada huruf. Okey. Kanan untuk yang tiada huruf. Jadi mana kiri dia? Mana kanan dia? Kamu tengok dekat kita punya persamaan. Kita anggap sama dengan tu duduk tengah-tengah. Mana tengah-tengah? Ini dia. Ini sama dengan ni kita anggap dia duduk di tengah. Mana kiri? Kiri ni yang menghadap ke kiri kat sini. Ini adalah bahagian kiri dia. Mana kanan? Ini adalah bahagian kanan dia. Jadi untuk langkah 2 ni, kita kena pastikan yang ada huruf duduk dekat belah kiri.
Kat tangan kiri. Okey, kiri tu kat sana. Okey. Jadi dekat sini 1Y ni dia dah memang duduk belah kiri. Jadi kita tulis sahaja 1Y. Tu yang pertama. Yang kedua, kita pergi kepada 11Y. Kita pergi kepada 11Y. Kenapa cikgu cakap 11Y? Sepatutnya yang ada huruf duduk belah kiri tapi dia duduk belah kanan. Jadi kita kena pindahkan 11Y yang duduk belah kanan ni, kita kena bawa dia pergi kiri. Jadi kita nak bawa 11Y, kita kena faham. Dia punya 11Y ni dalam keadaan positif 11Y ataupun dalam keadaan negatif 11Y. Jawab. Positif ke negatif untuk 11Y tu? Negatif. Salah. Positif. Iya, dia positif. Tak apa, nice try. Okey, sebab apa cikgu cakap dia positif? Positif ni kalau dia tak tulis. Kalau dia tak tulis, kamu kena faham lah. Kamu kena faham. Dia adalah positif. Jadi kita nak bawa benda yang positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, dia jadi negatif 11Y. Okey, selesai dah untuk di kiri. Okey, sekarang kita cek pula di kanan. Di kanan kita ada nombor 17. Ada nombor 17. Jadi, 17 ni dah salin. Kenapa cikgu salin balik? Sebab 17 tu di kedudukan yang betul. Kita baca balik nota kita. Di kanan untuk yang tiada huruf. Okey, kita pergi cek pula kepada 157. Sepatutnya yang tiada huruf dia duduk kanan tapi 157 ni duduk kiri. Cikgu nak soal kamu semua, 157 ni kita baca dalam keadaan positif ke negatif? 150. Positif. Ya, dia dalam keadaan positif. Jadi bila positif pindah ke sebelah dia jadi Negatif. ya, dia Negatif. jadi negatif 157. Inilah langkah yang kedua. Cikgu pindahkan. Jadi bila kita nak pindahkan, kita kena ikut apa? Kita kena ikut nota cikgu. Kita kena ikut nota yang cikgu bagi. Yang di kiri kena ada huruf. Nampak ni bahagian kiri. Dua-dua ada huruf Y. 1Y dengan 11Y. Lepas tu tengok balik nota cikgu. Di kanan mesti tiada huruf. Jadi kita tengok ada 17 dengan 157. Dua-dua tak ada huruf. Kita pergi kepada step nombor 3. Sebelum cikgu pergi kepada step nombor 3, step nombor 2 jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi step nombor 3 adalah selesaikan. Selesaikan sebutan serupa. Bila kita nak selesaikan sebutan serupa, kita kena ingat. Selesaikan untuk sebutan serupa hanya pada tambah dan tolak sahaja. Jadi kita kan dah samakan tempat dia. Jadi kita boleh selesaikan. Okey, jadi nak selesaikan macam mana? Ambil dia punya nombor sahaja. 1 tolak 11. 1 tolak 11 dapat berapa? Tekan kalkulator kalau confused. 10. Negatif 10. Ya, kita akan dapat negatif 10. Lepas tu jangan lupa dia ada huruf Y. Jadi kita buat negatif 10Y. Sama dengan sekarang selesaikan 17 tolak 157. Cuba buat dapat berapa? Negatif 140. 140. Okey, pandai. Negatif 140. Okey, akhir sekali. Kita dah selesaikan dah untuk langkah ketiga iaitu selesaikan sebutan serupa. Akhir sekali kita buat apa? Cari nilai huruf. Jadi nak cari nilai huruf, kita kena biar huruf tu duduk sorang-sorang. Tapi masalahnya ada negatif 10 dekat sini. Jadi kita bila nombor dan huruf duduk sebelah-sebelah. Mana nombor? Negatif 10.
Huruf dia mana? Ni Y. Bila negatif 10 dan huruf Y duduk sebelah-sebelah, dia dalam keadaan darab ke bahagi? Ah, apa? Apa Lexa? Kalau nombor dengan huruf dia duduk sebelah-sebelah. Darab. Iya, di dalam keadaan darab. Jadi bila darab, kita pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. Iya, bahagi. Ingat tu. Cikgu takut sangat orang pindahkan negatif jadi positif kat sini. Sebab apa? Kamu jangan kena ingat kalau dia apa? Kalau dia duduk sebelah huruf, kalau dia duduk sebelah huruf, kita pindahkan darab jadi bahagi. Dia berbeza dengan yang atas. Kamu tengok ni 11 Y. Ni huruf Y dan nombor 11. Dia memang duduk sebelah-sebelah. Tapi kita pindahkan dua-dua. Kita pindahkan nombor dia dengan huruf dia sekali. Nampak? 11Y juga. Tapi kes yang ni, negatif 10Y ni, kita pindahkan negatif 10 sahaja. Jadi, dia dalam keadaan darab. Pindah ke sebelah jadi bahagi. Jadi, kita dapatlah Y sama dengan negatif 140 bahagi negatif 10. Dapat berapa? 14. Ya, inilah jawapan dia. Dapatlah nilai huruf. Dapatlah nilai huruf. Jelas ke cikgu tunjuk kat depan ni? Boleh faham ke? Boleh faham ke? Untuk semua langkah 1 sampai 4. Ada soalan nak tanya? Okey, bagus. Boleh. Okey. Okey, jadi berdasarkan contoh yang cikgu bagi, berdasarkan nota yang cikgu bagi pada langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 ni, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan berikutnya. Okey, cuba selesaikan soalan yang cikgu petakkan tu. Okey, dah siap hantar dekat WhatsApp. Kalau cikgu tengok ramai tak dapat buat, kita akan pergi kepada soalan berikutnya. Okey, boleh buat. Kalau ada soalan, boleh je tanya cikgu. Okey, Azizul, boleh buat tak Azizul? Baru nak buat ke? Okey. Okey, ada soalan tanya je tau. Dah siap hantar dekat cikgu? Okey, bagus. Bagus Zulaika. Oh, Zulaika baru hantar yang tadi. Mantap. Pandai. Okey, betul. Pandai. Bagus Nurul Atirah. Salah kat mana?
Ini salah dekat. Itu kan negatif X. Tersilap tulis positif X. Silap salin soalan. Okey, bagus Wan Alisha. Buat. Okey, bagus Khalif, betul. Okey, cikgu tunggu lagi. Okey, bagus, pandai. Cikgu tunggu lagi 3 minit. Cikgu tunggu lagi 3 minit. Lesa, boleh buat tak Lesa? Tengah buat. Tengah buat. Okey. Okey, lagi 2 minit. Cikgu tunggu. Okey. Okey, cikgu cek. Okey, betul. Bagus. Okey, rasa macam cikgu kena bagi lagi. Okey, bagus. Okey. Darwishi dah hantar Darwishi. Yo, tak. Okey. Tapi siap dah. Siap dah. Okey, baik. Okey. Jadi masing-masing tengok. Masing-masing tengok. Cikgu, kenapa kita belajar ni cara nak dapatkan nilai huruf? Okey, cikgu terangkan lagi sekali. Kenapa cikgu ajar cara nak dapatkan nilai huruf. Sekarang ni kita nak belajar nak masukkan ketaksamaan dalam graf. Tapi nak belajar nak masukkan ketaksamaan dalam graf ni, perkara pertama dia, cikgu kena dapatkan nilai huruf. Baru cikgu boleh masukkan dalam graf. Okey, itulah fokus cikgu sekarang ni. Okey. Jadi, kita pergi kepada soalan di hadapan. Masing-masing boleh tengok macam mana cikgu selesaikan. Kalau ada soalan, tanya je. Cikgu okey je. Okey. Jadi, kita pergi kepada soalan yang pertama. Masing-masing boleh tengok 118 tolak X sama dengan 4 tambah 5X. Sekarang ni bila dia ada X sahaja, sebenarnya dia ada nombor berapa depan X tu? Dia ada nombor berapa depan X ni? 1. Ya, dia ada nombor 1. Okey, langkah pertama, kita tentukan sebutan serupa. Yang ada X, yang ada huruf, kita bulatkan warna biru. Okey, ni warna biru kita. Lepas tu 5X. Inilah warna biru kita. Kenapa cikgu bulatkan warna biru? Sebab dia ada huruf X. Okey, kita pergi pula kepada warna hijau. Warna hijau untuk yang tiada huruf. Okey, 118 dia tak ada huruf.
4 pun dia tiada huruf. Jadi dekat sini kita dah asingkan mana satu sebutan serupa. Ni langkah pertama. Jelas ke sampai sini? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, yang kedua kita samakan tempat. Dia ada 2 tempat. Cikgu terus tunjukkan tempat dia. Ini adalah tempat kiri. Ini adalah tempat kanan. Okey, kita ada kiri dengan kanan. Okey, nak samakan macam mana? Nak samakan macam mana? Kiri. Untuk belah kiri. Ini kiri. Pastikan dia ada huruf belah kiri. Negatif 1x. Dia ada huruf belah kiri. Jadi negatif 1x ni dah memang duduk belah kiri. Jadi belah kanan, kita tengok kanan pula. Ada 5x. Jadi 5x ni kita kena pindahkan daripada kanan pergi kiri. 5x ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi? Negatif. Ya, dia jadi negatif. Jadi selesailah untuk belah kiri. Kemudian kita buat pula belah kanan. Untuk belah kanan tu untuk yang tak ada huruf. Okey, 4. 4 kan dia tak ada huruf. Jadi dia dah memang duduk belah kanan. Jadi kita salin balik. Tapi 118 ni dia duduk belah kiri. 118 ni dia positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi? Negatif 118. Jadi ini cara nak buat dia. Okey, selesailah langkah nombor 2. Itulah langkah nombor 2. Untuk langkah nombor 2, jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi kita pergi kepada langkah nombor 3. Kita selesaikan sebutan serupa iaitu tambah dan tolak. Okey, ini negatif 1. Ini negatif 5. Jadi negatif 1, negatif 5. Tekan kalkulator dapat berapa? Negatif 6. Negatif 6. Jangan lupa dia punya X. Negatif 6X. Sama dengan 4 tolak dengan 118. Dapat berapa? Negatif Negatif 114. 118. Negatif 114. Okey, jadi sekarang ni negatif 6 ni dia duduk sebelah nombor. Jadi bila kita nak alihkan dia di dalam keadaan apa? Dia dalam keadaan darab. Ingat, nombor dan huruf dia duduk sebelah-sebelah. Maksudnya dia dalam keadaan darab. Bila darab, pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. Itu cara dia. Okey, jadi sekarang tekan kalkulator. Negatif 114 bahagi negatif 6 dapat berapa? 19. Ya, 19. Inilah jawapan dia. Ini yang kamu kena betul-betul kukuhkan. Yang kamu kena betul-betul mahir. Okey. Itu adalah cara nak buat dia. Itu adalah cara nak selesaikan. Okey, jelas ke? Boleh faham? Soalan dekat depan? Boleh. Okey, bagus. Okey, cikgu nak teruskan. Cikgu nak teruskan pula. Tapi cikgu nak teruskan, cikgu nak pergi pula kalau ada kurungan. Kalau ada kurungan. Jadi kalau ada kurungan, kita pergi kepada kalau ada kurungan. Kurungan dalam matematik, apa maksud kurungan dalam matematik? Siapa tahu? Kurungan, bila kita nampak kurungan dalam matematik, dalam soalan matematik, apa maksud kurungan tu? Penjara ke? Bukan. Dah tu apa? Lupa, kurungan maksudnya darab. Kurungan maksudnya darab. Kurungan maksudnya darab. Cikgu pernah ajar ke kurungan maksudnya darab ni? Pernah ke? Rasa pernah. Untuk bulan yang pertama. Okey, jadi kita pergi kepada 3 dalam kurungan 5 tambah 2A. Cikgu buka kurungan. Macam mana nak buka kurungan ni? Kita bulatkan nombor 3 ni. Kita bulatkan nombor 3 ni, kita nak tahu apa darab apa.
Okey, jadi dekat sini kita bawa anak panah pergi dekat 5. Kita tulis 3 darab 5. 3 darab 5 dapat berapa? 15. 15. Tu cara nak buka kurungan. Lepas tu, cikgu ambil pula anak panah, pergi pula kepada 2A. 3 darab 2A. Untuk darab, jangan pening-pening. Kamu selesaikan je dulu dia punya nombor dengan nombor. 3 darab 2 dapat berapa 3 darab 2? 6. 6. Pandai. Jadi 6 ni sebenarnya di dalam keadaan positif ke negatif? Positif. Ya, dia positif. Tapi jangan lupa dia ada A dekat sini. 6A. Inilah cara kita nak selesaikan 15 tambah 6. Inilah cara kita nak buka kurungan. Boleh salin. Okey, jadi cikgu nak ajar lepas ni apabila dia melibatkan kurungan. Cikgu nak ajar apabila dia melibatkan kurungan. Kurungan ni senang. Cikgu akan tunjukkan satu contoh. Kamu tengok betul-betul. Lepas tu, lepas tu kamu akan cuba buat satu lagi contoh. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada contoh yang cikgu nak tunjuk ni apabila dia melibatkan kurungan. Tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Sebab apa? Sebab dalam kita punya kita punya penyelesaian untuk ketaksamaan dia ada kurungan. Mana? Yang ini. Tengok ni dia ada kurungan. Dia ada kurungan, dia ada kurungan, ni ada kurungan. Jadi tengok betul-betul macam mana cikgu buka kurungan tu. Okey. Jadi sekarang ni kita nak cari nilai A. Tengok betul-betul Okey, step dia sebenarnya sama sahaja macam tadi. Step dia sebenarnya sama sahaja macam tadi. Okey, kod-kod kamu pening, cikgu copy cikgu punya nota untuk dibawa ke sebelah. Okey, sekejap cikgu copy. Cikgu boleh copy, kamu tak boleh copy. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok. Okey. Jadi daripada langkah ni adalah tentang sebutan serupa. Untuk nota kurungan belah kiri, untuk nota sebutan serupa kamu boleh tengok belah kanan. Okey, tengok ni. Cikgu salin balik negatif 7 dalam kurungan negatif 1 tambah 3A. Tolong cikgu tekan kalkulator tau. 5 dalam kurungan 3 tolak 5A. Okey, sekarang ni kita buka dulu kurungan. Macam mana cikgu buka kurungan? Cikgu bulatkan, cikgu buat anak panah, cikgu tulis apa darab apa. Negatif 7 darab negatif 1. Tekan kalkulator negatif 7 darab negatif 1. Dapat berapa? 7. Ya, kita dapat 7. Pandai. Okey, seterusnya bawa pula anak panah pergi kepada nombor yang kedua. Tulis negatif 7 darab 3A. Darabkan nombor dia dulu. Negatif 7 darab 3 dapat berapa? Tekan kalkulator. Negatif 21. Negatif 21. Pandai. Jangan lupa dia ada A. Kita tulis negatif 21A. Sama dengan kita buka kurungan lagi sekali. 5 bulatkan. Kenapa kita bulatkan? Sebab kita nak tahu apa darab apa. Bawa anak panah. Kita tulis apa darab apa kat bawah. 5 darab 3. 5 darab 3 dapat berapa? 15. Ya, kita dapat 15. Bawa pula anak panah yang seterusnya pergi kepada yang nombor berikutnya. 5 darab negatif 5A. Sekarang tekan kalkulator nombor dia. 5 darab negatif 5 dapat berapa? Negatif 25. Ya, negatif 25. Lepas tu A. Nampak? Ini sahaja jalan kerja yang cikgu tambah. Apa? Ni. Buka kurungan. Sekarang bila dah sampai sini, nota yang berikutnya, nota tentukan sebutan serupa. Langkah pertama, kita tentukan sebutan serupa. Bulatkan untuk yang ada huruf. Ini ada huruf, cikgu bulat warna biru. Ini pun ada huruf, cikgu bulatkan warna biru. Tengok tahu sebab lepas ni kamu nak buat pula. Okey, yang tiada huruf, kita bulatkan warna hijau. Kita dah bulatkan warna hijau dekat situ. Dah selesai langkah pertama. Kita pergi langkah kedua. Samakan tempat. Okey, ini adalah bahagian kiri.
Sama je step macam tadi. Ini adalah bahagian kanan. Jadi kita tengok kiri kita kena ada huruf. Jadi negatif 21 dia dah memang ada huruf. Cikgu salin balik negatif 21A. Negatif 25 ni dia dekat kanan. Sepatutnya ada huruf kita kena ke kiri. Kita pindahkan ke sebelah. Negatif 25 negatif pindah ke sebelah dia jadi Positif. positif 25A. Pandai. Sama dengan yang tiada huruf iaitu 15 dah memang duduk kanan. Sekarang ni 7. 7 nak pindah ke sebelah. 7 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi Negatif. negatif. Cikgu dah selesaikan langkah kedua. Langkah yang ketiga kita selesaikan. Kita selesaikan apa? Kita selesaikan dia punya nombor. Tekan sahaja kalkulator negatif 21. Lepas tu tambah 25. Tekan kalkulator dapat berapa? Negatif 21 tambah 25 dapat berapa? 4. 4. Macam tu cara dia. Seterusnya 15 tolak dengan 7. Tekan kalkulator dapat berapa? 8. 8. 4 ni dalam keadaan apa? Nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah. Maksudnya dia dalam keadaan apa? Positif, negatif, darab bagi. Ya, darab. Pandai. Darab pindah ke sebelah dia jadi? Bagi. Iya. 8/4. Sekarang tekan kalkulator 8/4 dapat berapa? 2. 2. Inilah jawapan dia. Inilah jawapan A dia. Okey. Itu adalah cara nak selesaikan. Itu adalah cara nak selesaikan. Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi berdasarkan contoh yang cikgu tunjuk dekat sini, kamu akan buat satu soalan. Kamu akan buat satu soalan. Kita kena buat soalan. Kalau tak, kita tak faham nanti. Okey, selesaikan soalan yang cikgu bagi ni. Ya, mana? Okey ni. Okey ni sekejap cikgu susun. Cikgu nak bagi kamu nampak ni. Okey, cuba buat soalan yang dekat bawah. Tengok contoh yang cikgu bagi tu. Okey, cikgu bagi 5 minit. Lama tu. Cikgu bagi 5 minit. Cuba buat. Buat slow-slow je. Jangan laju-laju. Jangan gaduh-gaduh. Kita slow-slow. Kita tengok nombor dia. Kita tengok huruf dia. Kita tengok simbol dia. Baca nota cikgu. Tengok contoh cikgu. Boleh? Boleh ke cuba buat? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey, baik. Okey, cikgu tunggu tahu. Kalau ada soalan, jangan segan-segan tanya. Tanya je.
Okey, bagus. Dian dah dapat jawab. Buat je tau. -3 darab 3 dapat -9. Tak apa, kita slow-slow. Oh, ramai yang silap -9 ya. Okey, adik dah betul. Bagus, pandai. Okey buat tau. Okey, pandai. Bagus. Iya, itulah jawapannya. Bagus sangat ni Nakib, terus buat semua. Okey, pandai. Okey, 2 minit lagi. Okey, pandai je. Bagus. Okey, lepas ni cikgu nak masuk ke tak samaan tau. Baik. -5 tu. Okey, pandai. Bagus. Okey, 1 minit lagi. Cikgu bagi masa. Ammar Muaz dapat buat tak Ammar Muaz? Belum lagi cikgu. Okey, 1 minit lagi tau. Cuba. Okey. Habis sudah masa.
Okey, jadi kita akan selesaikan soalan di hadapan. Untuk mana-mana yang tak dapat, mana-mana yang confuse. Okey, sila tengok macam mana cikgu selesaikan. Okey, tengok betul-betul sebab apa? Sebab lepas ni kita nak tukar sama dengan yang dekat tengah ni. Kita nak tukar sama dengan yang dekat tengah ni, dia jadi simbol ketaksamaan. Simbol ketaksamaan dia boleh berubah tau. Dia boleh berubah. Jadi cikgu tak nak kamu pening dua benda dalam satu masa. Apa benda? Cikgu tak nak kamu pening tentang menyelesaikan huruf dan pening tentang berubahnya simbol ketaksamaan tu dalam satu masa. Itu objektif cikgu ajar ni dulu. Cikgu tak terus ajar ketaksamaan tu. Jadi cikgu ajar satu-satu. Jadi bila cikgu tengok, oh ramai dah boleh dapat. Ini jawapan dia -5. Okey, ramai dah boleh dapat. Okey, jadi cikgu boleh pergi pula kepada simbol ketaksamaan. Okey. Jadi cikgu akan teruskan. Okey, jadi boleh tengok dekat depan macam mana nak selesaikan simbol ketaksamaan ni. Jadi tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Okey, ni soalan kita. Ada ni. Okey, ni soalan kita. Boleh ke cikgu mula buat ni? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey. Okey. Tengok tau kalau siapa-siapa yang rasa dia punya jawapan tu salah ataupun ada jalan kerja yang lain, buat correction tau. Okey, cikgu buka X tambah 8 sama dengan -3. X tambah 3. Okey, sini ada 1, cikgu letak sahaja 1. Okey, kemudian apa yang cikgu buat? Cikgu bulatkan 2 ni. Cikgu bawa pergi ke sebelah. Kenapa? Sebab cikgu nak kamu nampak. Cikgu nak kamu nampak 2 darab 1X. Ambilkan dia punya nombor saja. 2 darab 1 dapat berapa? 2 darab 1. 2. Ya, 2. kita dapat 2. Lepas tu ada X kat sini. 2X. Lepas tu kita pergi kepada 2 darab 8. 2 darab 8 dapat berapa? 16. 16. Tulis positif 16. Sama dengan, okey kita buka pula -3 ni kita bulatkan bawa anak panah -3 darab 1X. Ambil nombor dia sahaja, -3 darab 1 dapat berapa? -3. Okey, dia ada X kat sini, kita salinlah X. Pandai. Okey, kemudian -3 kita bawa pergi kepada 3. Okey, yang ni ramai salah. Tekan kalkulator jangan tinggal dia punya negatif. -3 darab 3 dapat berapa? -9. Ya, -9. -9. Bagus, pandai. Okey, jadi dekat sini cikgu bulatkan huruf yang sama. Yang ada huruf cikgu bulatkan. Yang tiada huruf cikgu pun bulatkan. Cumanya bulatan tu warna lain. Yang ada huruf warna biru, yang tiada huruf warna hijau. Jadi cikgu bahagikan tempat dia. Nanti dalam exam tak payah salin macam ni. Ni cikgu nak bagi kamu nampak. Okey, dia ada 2 bahagian, kiri dan kanan. Yang kiri mesti ada huruf. 2X dah memang duduk dekat kiri. Jadi kita salin sahaja 2X. -3X. Kita pindah ke sebelah. Kita tengok simbol ni simbol negatif. Negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif pindah ke sebelah dia jadi positif. Positif 3X. Pandai. Okey, lepas tu yang tiada huruf -9 dah memang duduk kanan. Jadi kita tulis -9. Tambah 16. Positif 16. Positif 16 pindah ke sebelah dia jadi negatif. Ya, negatif 16. Ini adalah orang kata asas lah untuk menyelesaikan soalan-soalan ni. Okey. Jadi bila kita dah samakan, kita boleh terus selesaikan. 2 tambah 3 dapat berapa? 2 tambah 3 dapat berapa? 5. 5X. Sama dengan -9. Tekan kalkulator, setiap kali ada simbol negatif, kena masukkan. -9 dengan -16. Tekan kalkulator dapat berapa? -25. Ya, -25. 5 pindah ke sebelah.
Bila 5 pindah ke sebelah, kita akan dapat negatif 25. Ni darab. Darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Bahagi. Negatif 25/5. Jadi bila kita tekan kalkulator, dapat berapa jawapan dia? Negatif 5. Ya, pandai. Jadi jawapan dia untuk soalan yang ini adalah negatif 5. Okey, ni kita kena ingat. Semua step-step ni kita kena ingat. Okey, cikgu bagi masa untuk yang tak dapat ataupun yang ada soalan untuk tanya dekat cikgu. Okey. Okey, habis dah. Kita nak masuk kepada simbol ketaksamaan pula. Kita nak masuk kepada simbol ketaksamaan pula. Okey. Habis dah bila cikgu dah tengok yang cikgu fokuskan sejam ni apa? Cikgu fokuskan kamu boleh faham cara menyelesaikan dan mendapatkan nilai huruf tu. Sekarang ni kita nak pergi kepada nak selesaikan simbol ketaksamaan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Yang ini kita ambil soalan mudah sahaja. Kita nak fahamkan tentang simbol je. Jangan pening-pening. Okey, cikgu akan bagi kamu 2 contoh. Masing-masing sila lihat di hadapan. Salin tau. Okey, kejap. Ya. Saya pergi tanda sekejap boleh? Okey. Okey, dalam simbol ketaksamaan macam biasa, inilah selalu yang kamu akan peningkan dekat sekolah. Kamu akan pening. Dia bila student pening ni sebab apa? Sebab dia tak dapat nak fahamkan cari nilai huruf. Lepas tu dia tak dapat nak fahamkan simbol ketaksamaan tu. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat sini, kita nak masuk subtopik yang kedua untuk malam ni. Okey, tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Ya. Okey, bagus. Okey, jadi simbol ketaksamaan dia boleh jadi ini lagi besar, ni lagi kecil, lagi besar dan sama dengan, lagi kecil dan sama dengan. Okey. Sini soalan kita. Cikgu gantikan. 3N tambah 4N. Cikgu buat lagi besar dan sama dengan negatif 14. Okey. Ini soalan kita sekarang. Ini soalan kita sekarang. Okey, masing-masing boleh tengok. Masing-masing boleh tengok. Okey, 3N nak selesaikan soalan ni, kamu bulatkan sebutan yang serupa. Ikut step yang cikgu ajar tadi. Bulatkan sebutan yang serupa. Mana sebutan yang serupa? Untuk yang ada huruf, kita bulat warna biru. Untuk yang tiada huruf, kita bulat warna hijau. Jadi, lepas tu, tengok langkah yang kamu salin. Jadi, untuk langkah yang seterusnya, yang kiri mesti huruf, yang kanan mesti nombor. Jadi, dekat kiri tu dah memang dua-dua huruf. Jadi, kita dah boleh terus selesaikan. Okey, kita nak selesaikan. 3N tambah 4N dapat berapa? Tolong cikgu, 3N tambah 4N dapat berapa? 7N. Ya, kita akan dapat 7N. Negatif 14. Darab pindah ke sebelah dia jadi? Darab Bahagi. pindah ke sebelah jadi? Okey, bahagi. Bahagi. Negatif 14/7. Jadi N sama dengan lagi besar negatif 14/7 dapat berapa? Tekan kalkulator. Negatif 2. Inilah jawapan dia. Sama sahaja. Sama sahaja macam yang kamu selesaikan tadi. Ini contoh pertama. Ini adalah contoh pertama. Ini adalah contoh yang pertama. Kamu jangan pening. Kalau dia letak simbol sama dengan,
kamu boleh buat. Tiba-tiba ada student bila kita tukarkan simbol kepada simbol ketaksamaan, tiba-tiba tak boleh buat. Padahal sama je. Ni yang pertama. Cikgu pergi pula kepada yang kedua. Okey, untuk yang kedua masing-masing tengok kepada contoh 4. Ni salin tau semua salin. Contoh yang kedua, negatif 6x. Negatif 6x. Cikgu buat juga simbol dia lagi besar. Lagi besar daripada 12. Okey, masing-masing boleh tengok kepada soalan ni. Ni cikgu salin balik tau. Negatif 6x. Negatif 6x lagi besar daripada 12. Okey, sekarang perkara pertama sama saja macam langkah yang cikgu ajar tadi. Kita bulatkan sebutan yang serupa. Kita bulatkan. Kita bulatkan. Ni ada huruf kita bulatkan. Ada huruf kita bulatkan warna biru. Yang tiada huruf kita bulatkan warna hijau. Okey, jadi bila yang tu kita tengok pula step yang seterusnya. Ini dia punya kiri, ini dia punya kanan. Kedudukan dia. Okey, jadi sekarang ni negatif 6x dengan negatif 6x dapat berapa? Negatif 12. Ya, kita dapat negatif 12x. Lagi besar daripada 12. Okey. Jadi inilah sedikit perbezaan. Sedikit sahaja kamu kena cuba fahamkan. Kena masukkan sikit. Okey, negatif 12. Negatif pindah ke sebelah dia jadi. Darab jadi bahagi. Jadi dekat sini 12 bila kamu pindahkan negatif 12 dia akan berubahlah arah simbol dia. Tadi dia ke kanan, sekarang dia jadi ke kiri. Kenapa? Tak apa, kita selesaikan dulu. Okey, 12 per dengan negatif 12 dapat berapa? Negatif 1. Negatif 1. Okey, pandai. Inilah jawapan dia. Bila simbol dia berubah. Okey, kamu tengok dekat contoh pertama. Bila kamu nak alihkan 7 ni. 7 ni di dalam keadaan positif. Jadi bila dia positif, simbol dia kekal. Salin nota ni. Simbol kekal. Simbol ni kekal. Tapi kalau kita tengok sini dia ada simbol negatif. Dekat 12 yang kita nak alih tu, dia ada simbol negatif. Bila dia ada simbol negatif, kita bawa sekali negatif ni, simbol dia berubah. Simbol dia berubah. Berubah macam mana? Okey, kita tengok simbol dia punya perubahan. Tadi sebelum kita alihkan negatif 12, dia pandang kanan. Sekarang lepas kita dah alihkan negatif 12 ke kiri, dia pandang kiri. Itu sahaja tentang nak masukkan sistem ketaksamaan linear. Okey, cikgu bagi masa salin dulu. Salin. Salin dulu cikgu bagi masa 1 minit. Okey, dah habis salin ke? Nak dengar suara sikit, dah habis salin ke? Dah. Okey, Zulaika jelas ke yang ni? Jelas. Okey, bagus. Okey, cikgu akan tunjukkan contoh yang berikutnya. Cikgu akan tunjukkan contoh yang berikutnya.
Okey. Jadi kita pergi kepada contoh yang berikutnya. Contoh 3. Tak biasalah contoh 3, cikgu pergi kepada yang ada kurungan pula lah. Ya, cikgu cari. Okey, kita pergi kepada yang ada kurungan, yang ada kurungan. Cikgu mula buat dulu. Okey, kita pergi kepada nombor 8, Okey, ni cikgu buat tau, cikgu buat dulu. Lepas ni kamu buat. Ke kamu nak buat dulu, Kamu buat dululah. Okey, nanti kamu tak dapat buat nanti. Okey, berdasarkan contoh yang cikgu bagi 1 dengan 2, cikgu pilih soalan sekejap. Cikgu pilih soalan sekejap. Ya, Sekejap, Maafkan cikgu, sekejap. Okey, ni soalan dia. 5P tambah 5 lagi besar daripada 4 tambah 4P. Okey, jadi berdasarkan contoh 1 dan contoh 2. Okey, berdasarkan contoh 1 dan 2. Cikgu nak masing-masing cuba buat latihan 1 dulu. Cuba buat latihan 1. Oh, bagus, laju. Oh, yo, pandailah. Betul, tapi simbol tu jangan berubah jadi sama dengan. Baguslah, okey je. Mesti A ni. Ni simbol ni jangan ubah. Okey, yang dah siap nombor 1. Okey, yang dah siap nombor 1 hantar. Lepas tu cuba buat, terus buat nombor 2. Pandai, bagus. Cikgu tunggu tau, kalau ada masalah bagi tahu cikgu. Okey, pandai.
Okey, cikgu tunggu eh. Okey, bagus. Cikgu bagi lagi 3 minit untuk soalan nombor 1. Lepas tu cikgu akan tunjukkan. Okey, bagus. Okey. Okey, lagi 1 minit cikgu tunjuk eh. Okey, lagi 1 minit cikgu tunggu. Okey, nanti cikgu akan fokuskan kepada perubahan simbol ketaksamaan bila dia berubah, bila dia tak berubah. Boleh tengok. Okey. Boleh sebenarnya daripada contoh 1 dengan nombor 2 tu, nombor 1 tu mungkinlah cikgu rasa kamu tengok ada negatif belah kanan tu, kamu ingat dia berubah. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan sekejap lagi. Cikgu tengah bagi masa untuk kawan kamu buat. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Tengah tengok ke? Ya, cikgu.
Okey, baik. Okey, terima kasihlah teman cikgu. Kita ada lagi setengah jam je lagi okey, jadi masing-masing boleh tengok kat sini. Fokus cikgu. Yang pertama, fokus cikgu bukan tentang cari nilai P. Bukan tentang cari nilai X. Walaupun itu penting. Tapi cikgu rasa semudah okey dah cari nilai P dengan X tu sebab ramai yang betul. Okey, jadi fokus kita sekarang ni pada simbol. Fokus kita sekarang ni pada simbol. 15 minit yang terakhir, cikgu nak masuk pada graf pula. Okey, tengok ni. 5P. Cikgu salin balik 5P tambah 5 lagi besar daripada 4 tambah 4P. Okey, boleh salin kalau rasa salah sila salin. Okey, yang pertama sekali cikgu bulatkan. Cikgu bulatkan bagi sebutan yang serupa. Okey, bulatan warna biru untuk ada P, bulatan warna hijau untuk tiada P. Jadi, lepas tu cikgu buat kurungan di kiri dan cikgu buat kurungan di kanan. Okey, sampai sini jelas ke? Cikgu bulatkan sahaja sampai situ jelas ke? Nak dengar suara sikit? Jelas. Okey, Jelas. okey baik. Yang lain? Zulaikha? Okey. Okey, jadi bila jadi bila di kiri kita nak tinggal huruf sahaja. Jadi ini ada huruf dekat sini. Jadi kita tulislah 5P. Masalahnya dekat kanan ni dia ada positif 4P. 4P dekat kanan sepatutnya cikgu dah cakap bila dia ada huruf kita kena pindahkan dekat kiri. Positif sama-sama positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, dia jadi negatif. Dia jadi negatif 4P. Lagi besar, simbol ni jangan berubah lagi, jangan berubah. Lepas tu nombor 4 nombor sahaja dia dekat kanan. 5 ni daripada kiri kita kena pindah kanan. 5 ni positif, positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Negatif 5. Okey, pandai. Okey, selesaikan 5 tolak 4. 5 tolak 4 dapat berapa? 1P. 1P. Lagi besar daripada 4 tolak 5 dapat berapa? Negatif 1. Negatif 1. Sebenarnya 1P ni kalau kamu alihkan pun, dia adalah akan dapat juga sama macam dekat atas ni. Inilah jawapan dia. Jadi dekat soalan nombor 1 ni, tak perlu berubah simbol dia. Tak perlu berubah. Okey. Bila yang berubah? Okey, kita tengok kepada soalan nombor 2 Okey. Soalan nombor 1 jelas ke? Boleh faham ke macam mana cikgu dapat P lagi besar daripada negatif 1? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Okey, tak ada masalah kan kat situ kan? Okey, kita pergi kepada nombor 2. Tengok ni. Bulatkan sebutan serupa. X tambah 20. Tak kisahlah kamu punya soalan tu dia putar macam mana pun. Bila kita rasa kita ni takut tercuai, kita mudah tercuai, kita bagi nampak yang kita ada bulatan. Ataupun kamu buatlah apa-apa tanda supaya kamu boleh faham. Yang warna biru tu adalah untuk ada huruf. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat. Yang ada huruf mesti belah kiri. Yang tak ada huruf mesti belah kanan. Okey. Jadi sekarang ni kita alihkan negatif 1 ke sebelah. Negatif 3X. Dia dah memang duduk belah kiri. Jadi kita salin balik negatif 3X. 1X ni dia dalam keadaan positif 1X ke negatif 1X? Dia dalam keadaan positif 1X ke negatif 1X? Negatif. Dia dalam keadaan positif. Nampak ni? Positif. Ya, dia dalam keadaan positif. Jadi bila dia positif, dia pindah ke kiri, dia jadi Negatif. negatif 1X. Pandai. Lagi besar daripada 20. Okey, jadi bila kita dah samakan sebutan serupa tu, kita teruslah. Negatif 3 dengan negatif 1. Cuba tekan kalkulator dapat berapa? Negatif 4. Ya, negatif Negatif 4X. Lagi besar daripada 20. Okey, sekarang ni kita nak alihkan negatif 4. Kita nak alihkan negatif 4. Sebab apa? Sebab kita nak P sahaja. Jadi bila kita nak P sahaja, kita kena alihkan Mana negatif datang 4. P tu?
Silap. Sorry. X. X. Cikgu tertengok yang sebelah. Okey. Yang ni adalah negatif 4x. Okey. Jadi sekarang ni negatif 4x. Bila kamu alihkan negatif ni, dia jadi apa tau? Dia jadi x. 20. Dia akan jadi 20 bahagi negatif 4. Itu yang dimaksudkan dengan bahagi nombor negatif. 20 bahagi negatif 4. Kenapa? Sebab negatif 4x ni dia darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Itu yang dimaksudkan dengan 20 bahagi dengan nombor negatif. 20 bahagi dengan negatif 4. Jadi bila kamu alihkan ni, masa kamu alihkan ni dia ada simbol negatif, dia punya arah ni berubah. Dia punya arah tu berubah. Jadi baru kamu selesaikan 20 per negatif 4. 20 per negatif 4 dapat berapa? Negatif 5. Ya, negatif 5. Ini jawapan dia. Perbezaan antara nombor 1 latihan pertama dengan latihan nombor 2. Kita tengok dekat sini. Positif 1. Ini positif 1 kalau kita alihkan ke sebelah dia jadi positif 1. Ni pindah ke bawah dia akan jadi positif 1 juga. Tapi ini negatif 4 dekat sini kita pindahkan ke bawah dia jadi negatif 4. Jadi bila dia ada simbol negatif dekat sini, jadinya kamu kena ubah juga dia punya arah simbol. Tadi dia pandang kanan, sekarang dia pandang kiri. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Cikgu bagi masa untuk kamu salin. Okey, boleh salin dulu. Lepas ni kita akan buat masuk pula dalam graf. Kita akan masuk pada graf. Graf yang macam bab yang hari tu. Sebenarnya cikgu silap cikgu sebenarnya. Cikgu tersilap bagi worksheet. Worksheet tu susah. Dia bukan susah. Dia kalau nak buat latihan ni dia kena step by step. Cikgu kena selesaikan tambah dulu, cikgu kena selesaikan tolak dulu, cikgu kena selesaikan darab dulu, cikgu kena selesaikan bahagi dulu. Tapi worksheet yang cikgu bagi tu dia terus campur. Jadi cikgu takut kamu pening. Tak apalah, tengok je kat depan nanti cikgu susun balik. Okey. Tapi kau fahamkan simbol ni. Okey, jadi boleh cikgu teruskan ke? Boleh. Okey, jadi kita nak masuk kepada graf pula. Nak masuk kepada graf ke nak kukuhkan ni lagi? Ke tak faham lagi cara nak buat ni? Tak apa, nanti kamu faham lah tu. Okey, sebab apa? Sebab kita masuk juga. Okey. Jadi masing-masing tengok kepada two-step equation. Kita fokus kepada soalan yang cikgu tunjuk sahaja. Untuk soalan yang ada per, untuk soalan yang ada bahagi-bahagi, nanti cikgu bagi. Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita dah nak habis dah masa kita. Okey. Cikgu terangkan apa yang cikgu dah ajar. Kita tengok kat depan Okey. Ini adalah kita punya soalan. Jawapan dia worksheet cikgu sebenarnya ada dah jawapan. Ini jawapan dia. Okey. Tengok Okey, jadi masing-masing tengok dekat depan, kita nak masuk kepada graf. Kita nak masuk kepada graf, kamu kena salin dulu nota daripada cikgu. Simbol ketaksamaan ni cikgu dah bagi dah. Kalau simbol ketaksamaan dia lagi besar, jadi kita nak masukkan dia ke dalam graf, dia akan jadi macam ni. Kita bulatkan dan dia pandang kanan. Arah mesti sama arah yang sama. Kita nak masukkan, kita panggil graf ketaksamaan. Kita nak masuk kepada graf ketaksamaan. Ini adalah kalau simbol dia macam ni. Kalau simbol dia ada misai dekat bawah, ada sama dengan dekat bawah. Beza dia hanya hitamkan. Tapi arah dia
kekal menghala ke kanan. Ini lagi besar, ini lagi besar dan sama dengan. Jelas ke sampai di sini? Boleh faham? Alamak, tak dengar suara. Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, nombor 3. Seterusnya cikgu pergi kepada simbol dia macam ni. Pandang belakang pula. Dipandang belakang. Jadi, bila dia tak ada misai, kita bulatkan kosong. Dan arah dia mesti ikut. Ikut dia punya arah ketaksamaan. Ini ke kiri. Jadi, kita halakan kita punya anak panah ke kiri juga. Yang keempat, lagi kecil dan sama dengan. Beza dia, bila dia ada misai dekat bawah ni, kita hitamkan. Tapi arah dia sama sahaja, kita bawa dia ke kiri. Okey, salin dulu nota ni. Ni penting. Ini adalah penting. Kita dah nak habis dah masa. Lagi 20 minit je. Wa ya qawbi. Okey, dah salin. Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey, kita pergi kepada nombor 1. Untuk nombor 1, tak payah pening-pening. Ikut nota yang cikgu bagi awal-awal tadi. 2x tambah 4 lagi besar dan sama dengan 24. Apa nota cikgu bagi? Step pertama, ingat. Step pertama, tentukan sebutan serupa. Yang ada huruf cikgu bulat warna biru. Yang tiada huruf cikgu bulat warna hijau. Kemudian itu step pertama. Step kedua, dah selesai step pertama, cikgu tempatkan. Yang ini kiri, yang ini kanan. Jadi bila yang ini kiri, ini salin tahu kalau sempat. Okey, ini kiri. Dekat kiri kena ada huruf sahaja. Jadi kita dapatlah 2x. Dekat kanan ni ada nombor sahaja. Maksudnya tiada huruf 24. Kita salin balik 24. Positif yang dekat kiri ni kita kena pindah ke kanan. Tengok nota cikgu bagi tadi. Jadi bila dia positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Negatif 4. Selesaikan. Lepas kita dah samakan tempat sebutan serupa, kita buat apa? Kita selesaikan. Nota cikgu 4 langkah tu kamu guna dekat semua jenis persamaan yang ada dalam dunia ni. Yang ada dalam dunia ni, 4 tu kamu guna sampailah form 5. Ada orang tak faham lagi sebab dia tak nampak dia punya konsep. Okey, sekarang 24 tolak 4 dia boleh diselesaikan sebab apa? Sebab dia dah dalam sebutan yang sama. Okey, tolong cikgu. 24 tolak 4 dapat berapa? 20. Okey, kita dapat 20. Pindahkan 2 ke sebelah. 2 ke sebelah dia darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Ya, dekat sini kita akan dapat 20 bahagi 2 dapat apa? 10. 10. Jadi kamu tengok jawapan cikgu. X lagi besar dan sama dengan 10. Cek dengan jawapan. Sama. Maksudnya cikgu punya jawapan betul. Boleh faham ke semua? Boleh. Boleh lah. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang ni kita pakai simbol apa? Simbol lagi besar dan sama dengan. Tengok nota ke atas cikgu bagi. Bila dia ada misai, maksudnya kita pekatkan. Dan anak panah dia ikut dia punya apa orang kata? Dia punya arah. Arah simbol ketaksamaan. Kalau dia ke kanan, anak panah dia ke kanan juga. Jadi nak hitamkan dekat mana? Kita tengok ni 10, carilah 10. Kita hitamkan dekat 10. Cikgu hitamkan dekat atas 10. Cikgu bawa anak panah ikut ke sana. Itulah cara nak jawabnya. Sebab itulah ni jawapan dia sama macam cikgu tunjuk dekat depan. Boleh faham ke cikgu tunjuk ni? Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Cikgu nak masing-masing ambil gambar sebab cikgu ada masa 19 minit sahaja lagi.
Okey, cikgu nak tunjuk, kalau boleh cikgu nak selesaikan banyak-banyak contoh. Cikgu ada bagi soalan ke cikgu? Ya, bagi soalan apa? Yang untuk kita selesaikan. Yang ni ke? Skrin cikgu lag. Ya ke? Oh. Ya, cikgu reshare skrin cikgu. Sampai sini Azizul. Dapat Azizul sampai sini. Oh, dapat. Yang ni ada kan tadi? Ke tak ada? Ada. Okey, cikgu tak bagi soalan lagi. Cikgu nak bagi contoh. Okey, dah ambil gambar dah? Atira dah ambil gambar dah, Atira? Belum. Okey, Atira sempat ke salin? Cepat. Okey, kalau tak ambil gambar, laptop kamu tu ada button print screen. Dia macam screenshot. Nanti kamu print screen, nanti dia akan keluar terus gambar-gambarnya. Okey. Jadi kita akan pergi pula nak selesaikan soalan yang seterusnya. Okey, daripada soalan yang cikgu tunjuk tadi, kita buat soalan yang seterusnya. Masing-masing tengok. Sekarang kita nak masuk kepada yang ada negatif. Cikgu nak kamu bezakan dua jenis soalan ni. Cikgu nak kamu bezakan dua jenis soalan ni. Yang ni cikgu padam lah. Tak apalah, cikgu tak padam, cikgu buat turun ke bawah. Ini skema kita panggil. Skema dia cikgu buat turun ke bawah. Okey. Okey, cikgu buat nombor 9. Okey, masing-masing tengok. Okey, kita tengok skema terus nombor 9. Tengok tahu bila simbol dia berubah. Okey. Kita nak check jawapan yang cikgu buat sama tak dengan jawapan skema. Mana jawapan skema? Ni dekat belah bawah ni jawapan skema. Okey. Okey, jadi kita tengok kepada nombor 9. Cikgu buat negatif 7x tambah 7. Jalan kerja dia, kalaulah kamu faham apa yang cikgu ajar malam ni, sama je sampailah kamu dekat universiti. Okey. Yang pertama, kita bulatkan sebutan serupa. Yang ada X, yang ada huruf, bulatkan warna biru. Yang tak ada huruf, bulatkan warna hijau. Itu step yang pertama. Step yang kedua, belah kiri mesti ada huruf. Belah kanan mesti tiada huruf. Jadi negatif 7x ni dia dekat belah kiri. Jadi kita tulislah dia dekat belah kiri. Dekat belah kanan ni pula mesti hanya nombor, iaitu tiada huruf. Kita tulis negatif 56. Pindahkan 7 ke sebelah sebab apa? Sebab 7 ni dia tiada huruf. Jadi tempat dia bukan dekat kiri, tempat dia dekat kanan. Jadi 7 dekat depan ni dia dalam keadaan positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Negatif 7. Jadi bila kita dah samakan sebutan serupa, kita boleh selesaikan negatif 56 dengan negatif 7. Cuba tekan kalkulator, dapat berapa? Negatif 67. Negatif tak, silap. Negatif 63. Iya, okey. Okey, bagus. Okey, sekarang fokus. Sebab apa kat sini simbol dia berubah? X, simbol dia ni ada negatif. Jadi bila dia ada negatif, simbol dia dari tadi yang pandang kiri, kita pindahkan dia jadi pandang kanan. Negatif 63 dia akan bahagi dengan negatif 7. Sekarang cuba masing-masing tekan kalkulator. Negatif 63 per negatif 7 dapat berapa? 9. 9. Jadi kita cek jawapan kita dengan skema.
kan sama. Itulah apa yang cikgu nak cakap. Bila simbol tu berubah? Kalau dekat sini dia tak berubah. Sebab apa? Sebab 2 ni yang kita pindahkan ni dia dalam keadaan positif. Tetapi 7 yang kita pindahkan ni dia dalam keadaan negatif. Itulah dekat mana bila simbol tu berubah. Jadi kita pakai. Sampai situ boleh faham ke? Boleh. Okey, jadi bila Boleh. simbol dia lagi besar dan sama dengan ada misai, ada sama dengan kita pekatkan. Jadi bila kita pekatkan, kita tengok arah dia ke kanan. Jadi bila arah dia ke kanan, nak mula dekat mana? Ni 9. Cari nombor 9, pekatkan, bawa anak panah sampai habis. Jadi samalah apa yang cikgu terangkan dengan skema jawapan. Itu cara dia. Itu adalah cara nak selesaikan dia. Lesa, kalau ini masuk periksa esok seronok tak? Kalau tahu cara seronok. Ya. Ni Azizul macam mana cara-cara yang cikgu ajar ni? Jelas ke? Jelas. Okey. Dia cara nak selesaikan tu sama macam cikgu ajar. Tapi bila dalam periksa, hilang cikgu. Ya ke? Buatlah True, latihan. sangat setuju. Buatlah latihan. Buat latihan. Sama juga dengan sekolah cikgu ada pelajar cikgu. Dia kata kat cikgu, saya stres. Masa cikgu ajar dalam kelas saya faham. Tapi bila dapat dapat kertas, saya jadi tak faham. Dia cakap macam tu. Itu maksudnya kita perlukan latihan lagi. Buat homework yang cikgu bagi tu. Homework yang cikgu bagi tu memfokuskan apa yang cikgu ajar je. Okey Zulaika, faham ke Zulaika bila simbol tu berubah? Jelas dah? Faham. Okey, bagus. Okey, inilah okey, jadi kita cuba buat latihan. Cikgu pilih soalan. Sepat kot 2 latihan. Okey, kita akan buat soalan nombor 19 dengan soalan nombor 20. Okey. Jadi berdasarkan contoh yang cikgu bagi, cikgu padamlah skema dekat bawah ni Berdasarkan soalan yang cikgu bagi. Sekejap Ni dah 2 soalan kita yang terakhir untuk malam ni. Cuba buat nombor 19 dan cuba buat nombor 20. Habis dah. Sampai situ sahaja kelas kita untuk ketaksamaan. Minggu depan cuti. Kod lah. Tengoklah dulu macam mana. Yeay. Amar pergi mana cuti Amar? Mana Amar ni tadi? Tadi cakap ye. Macam mana cikgu tahu nama saya? Tu Amar kan? Nur Sheila Sheila nama apa? Betul lah ni kau mak saya. Nama siapa? Amar kan? Betul lah Muaz. Nama Muaz. Amar Muaz kan? Ni Muaz lah kan selalu hantar WhatsApp dekat cikgu. Panggil Muaz. Muaz dapat Boleh lah sikit. Cuba buat Okey, masing-masing boleh cuba buat latihan. Buat nombor 19 lepas tu hantar.
Oh, bagus. Dah ada anda awak. Bagus. Pandai Lesa. Pandai. Lagi 2 minit cikgu tunjuk soalan 19 . Okey, 1 minit lagi. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan. Cikgu akan tunjukkan nombor 19 dan nombor 20. Okey, kok-koklah ada yang masih ragu-ragu, pening. Tak apa, kita sertakan juga dengan jawapan nombor 19 dengan 20.
Apa yang cikgu nak cuba sampaikan kat sini? Cikgu nak cuba sampaikan dekat mana dan bila simbol tu berubah. Okey. Jadi memang ini adalah ini ada soalan SPM tau. Ni soalan SPM selalu sangat dah tingkatan 5 tak tahu bila simbol dia berubah. Jadi kita fokus kepada soalan 19. 7n tolak 1 lagi besar daripada 169. Okey, jadi masing-masing tengok kita bulatkan dulu. Bulatkan yang ada huruf dengan yang tiada huruf. Lepas tu kita buat apa? Untuk kiri dan kanan. Ingat tahu step cikgu ni pakai sampai form 5. Okey, 7n yang ada huruf duduk belah kiri. Okey, 7n tu dah memang duduk belah kiri. Yang belah kanan kita kena pindahkan negatif 1. Negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif. Ya, positif. Jadi 7n lagi besar negatif 169. Positif 1 kita akan dapat negatif 168. Sampai sini faham ke? Jelas ke Faham. semua? Boleh? Faham. Okey. 7 ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi 168 per 7. Jadi dekat situ kita akan dapat jawapan dia negatif 24. Kita tengok jawapan dia. Negatif 24 samalah. Jadi daripada sini kita faham apa? Simbol dia lagi besar. Bila simbol dia tak ada misai, kita buat satu bulatan kosong. Dia arah ke kanan. Jadi kita bawa ke kanan juga. Ini jawapan dia. Jadi nak buat kat mana? Cari negatif 24. Atas negatif 24. Bawa anak panah sampai ke hujung. Ini adalah jawapan nombor 19. Okey. Kita buat pula soalan nombor 20. Negatif 4B tolak 5 lagi besar daripada negatif 25. Untuk yang tak faham, bulatkan. Bulatkan. Yang warna biru ada huruf, yang warna hijau tiada huruf. Lepas tu nak bagi nampak mana bahagian kiri, mana bahagian kanan. Yang dekat kiri ada huruf ada huruf sahaja. Jadi negatif 4B duduk belah kiri. Yang 5 ni, yang 5 tu dia dekat kiri, kita kena pindah ke kanan. Negatif jadi positif. Jadi dekat sini kita selesaikan negatif 25, positif 5, kita dapat negatif 20. Okey, jadi masing-masing tengok. Ni ada negatif 4. Dia ada negatif. Dia ada simbol negatif. Dia ada simbol negatif. Jadi bila dia ada simbol negatif, kita alihkan negatif 4 ke sebelah. Ya, betul dia jadi bahagi. Tapi simbol tu turut berubah. Kalau yang 7 tadi, kita alihkan 7 ni positif. 7 ni positif. Kita alihkan ke sebelah, dia dalam keadaan positif juga. Tapi yang ini negatif 4 ni dia alih ke sebelah dia dalam keadaan negatif 4. Jadi dekat sini kita akan dapat B sama dengan negatif 5. Kita selesaikan negatif 20 per negatif 4. Kita dapat negatif 5. Jadi dekat sini kita cek jawapan kita kan sama. Itulah jawapan dia. Cikgu, kenapa negatif bahagi negatif dapat negatif? Silap. Sorry. Positif. Okey, positif. Sorry. Okey, jadi dekat sini kita tengok simbol dia. Okey, bila simbol dia tak ada misai, kita bulatkan. Dia pandang kiri. Bahagilah anak panah tu pandang kiri juga. Jadi dia 5. Bulatkan dekat 5. Bawalah anak panah tu sampai hujung. Okey. Sekarang bagi yang tak sempat nak buat ataupun kurang jelas, cikgu bagi masa untuk kamu ambil gambar. Ambil gambar dulu. Ambil gambar dulu. Ambil gambar, nanti salin. Itulah jawapan-jawapan dia. Boleh faham ke yang cikgu ajar ni? Jelas ke semua? Jelas. Okey, baik. Jadi masing-masing buka kamera. Cikgu nak tengok sikit muka-muka jelas tu.
kita dah nak habis dah masa kita. Okey, ni cikgu rekod tau. Nanti kalau apa confuse, kamu boleh tengok kat recording. Okey, mana ni muka masing-masing? Darwisi, beres dok? Beres. Beres. Aisyah Zahra, orang Kuantan kita, macam mana? Okey ke? Okey. Ammar Muaz. Ammar Muaz, macam mana Ammar Muaz? Baju UiTM. Kenapa baju UiTM, Mama? Itu baju ni, apa orang panggil kembara. Apa orang kata? Mana ada? Saya tak tahu Okey. lah. Cikgu lupa lah. Cikgu UiTM Okey. Okey, jadi sampai situ sahajalah kelas kita. Dah menunjukkan pukul 10.30. Cikgu ucapkan terima kasih atas komitmen yang diberikan. Nurul Atira. Cikgu terbaik dengan Nurul Atira ni. Okey. Jadi sampai situ sahajalah kelas Terima kita kasih, malam ni. cikgu. Sama-sama. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye. Good luck, Cikgu. Lexa. Cikgu. Terima kasih Baik, cikgu. terima kasih. Baik, Guru. Sama-sama.